Muka surat 13, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, hadis yang ke-13 dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu talaqa thalathatu nafarin mimman kana fi mimman kana qablukum mimman kana qablakum hatta awahuhumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakharatun minal jabal fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhan kabiran wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fanaa bi talabu syajari yauman falam aruh alaihima hatta naman fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa ana ughbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala badin taziru tayqazuhuma hatta barakal fajru wasibayatu yatadaghawna inda qadamayya fastayfaza fashariba ghabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj min. Qala al-akhar Allahumma innahu kanat libnatu ammin kanat ahabba an-nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 dinarin ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idha qaddartu 'alayha wa fi riwayatin falamma fa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddul khatama illa bihaqqihi
fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu mudah-mudahan tu nahnu bukan nuhnu ma nahnu fihi fanfajaratis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Wa qala ats-tsalitsu Allahumma stajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhina lahu wa dhahaba fatamartu ajrahu hatta kathurat minhu amwal faja'ani ba'da hinin faqala ya abdallah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal rafiq faqala ya abdallah la nastahzi'u bi faqultu la astahzi'u bika fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhaka fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhrah fakharaju yamshuna. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan bukan aku dengan, aku dengar. Sami' tu maknanya aku dengar. Itu dengan buat kurungan, bukan aku dengan tu, aku dengar. Sami' tu aku dengar. Siapa tadi aku tadi? Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Aku tu Abi Abdurrahman. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berjalan 3 orang dari orang yang berada sebelum kamu hingga mereka terpaksa bermalam ke dalam sebuah gua. Siapa ni? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka masuk, maka jatuhlah sebuah batu besar dari gunung menutup pintu gua itu. Oh, ni bukan, ini cerita lain. Oh ya, ini cerita dia kata tadi, ya, orang yang berjalan masuk gua. Kita baca dulu. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berjalan 3 orang dari orang yang berada sebelum kamu hingga mereka terpaksa bermalam ke dalam sebuah gua. Apabila mereka masuk, maka jatuhlah sebuah batu besar. Itu dia kata tadi. Bila masuk ya, hatta awahuhumul bait ila ghari, pada gua, pada qaluhu fan hadarat sakhrah, jatuh sebuah batu yang besar, minal jabal, daripada bukit itu. Jabal ni gunung pun boleh, bukit pun boleh. Kadang maknanya gunung, terkadang maknanya bukit. Hingga terpaksa mereka itu bermalam di dalam sebuah gua itu.
Apabila mereka masuk, maka jatuhlah sebuah batu besar dari gunung menutup pintu gua, dan mereka pun terkurunglah di dalamnya. Kata mereka, kamu tidak akan lepas keluar di dalam gua ini jika kamu tidak mendoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebajikan kamu. Ini bab apa ni? Dia nak cerita bab bertawasul. Hadis ni nak cerita tentang bab bertawasul. Bertawasul dengan amal ibadah. Kita boleh minta tolong Allah Ta'ala dengan bertawasul dengan amal ibadah. Ya. Lalu mendoalah seorang dari mereka, ya Allah, aku dahulunya ada beribu bapa yang telah tua. Aku tidak pernah memberi minum sebelum keduanya. Maknanya aku tak pernah minum sebelum kedua ibu bapaku minum terlebih dahulu. Ada ke orang macam ni lah ni? Masya Allah. Orang hari ni dia minum, mak bapak ikut sekolah. Dia orang minum cendol, mak bapak kawan minum es ju. Ke zaman ni dia nak doa bertawasul dengan amal kebajikan, tak ada dah zaman lalu. Tak ada dah zaman lalu ni. Nak bertawasul dengan apa? Tak ada kebajikan yang kita buat. Sebab tak buat baik dengan mak ayah, susah. Ya. Amalan-amalan lain tak terangkat. Baik, ini dalil menunjukkan harus kita bertawasul dengan amal ibadah kita. Yang seorang ni kata, ya Allah, aku dulu ada buat baik dengan mak ayahku, aku tak akan minum, apatah lagi makan selagi aku tak mendahului ibu bapa aku makan. Kalau mak ayah aku tak makan, aku tak akan makan mendahului mereka. Ni dia. Orang hari ni dia makan sedap-sedap, mak bapak biar mampus. Ada yang lagu tu. Ya. Duduk rumah banglo besar-besar. Mak dia rumah papan buruk ya. Balik pun 2 tahun sekali PKP gitu. Mak makanlah apa ulam raja, cuk paku. Oh, dia makan apa? Tokiyoki apa? Takayoki apa benda? Walkie-talkie. Takayoki kan walkie-talkie. Oh, mak sedap dia makan. Ya. Mak di kampung macam makan goreng pisang sejuk je dah. Hak kemarin punya apa hangat. Tak habis makan 2 orang. Dia makan sedap. Ni akhir zaman. Tanah-tanah nak Yaman. Orang dah tak jaga dah mak ayah. Ya. Orang tak jaga mak ayah dah. Harta mak ayah nak, tak ada lah. Nak bagi duit kat mak ayah, taubat nasuha. Kalau ada pun, ya, adalah sikit. Baguslah. Mak ayah yang ada anak-anak, yang masih lagi menghormati mereka, jaga mereka, hati mereka dan sebagainya untuk ke zaman ni Allah. Ya. Dia penting anak bini dia lagi pada mak ayah. Ada yang lagu ni ada. Jangan kita tu salah seorang di antara tanda-tanda kiamat yang tak baik. Ya. Jangan kita tu salah seorang di antara penanda-penanda hampirnya kiamat yang tak baik. Sebab apa? Takut tak baik sampai ke hujung hayat. Takut tak baik sampai ke hujung umur. Kalau dulu pernah, hari ni kita taubatlah. Dulu pernah, kita ni petanda sebagai tanda kiamat yang tak baik. Hari ni kita dah mengaji, dah faham, kita taubatlah.
Ya, kita taubat. Umur-umur kita ni duduk di penghujung. Nak masuk maghrib dah ibarat dia. Kita nak masuk kubur. Ya. Penghujung ni kenanglah dosa-dosa lama, taubat pada Allah Taala. Sebaik Tuhan bagi panjang lagi umur untuk mencari kebenaran dan mengumpulkan kesedaran hidup bertuhan. Ya. Mudah-mudahan kita balik kepada Allah seperti yang Allah Ta'ala kata, man atallaha biqalbin salim. Baik, jadi seorang ni dia bertawassul dengan Allah Ta'ala dengan amal baik dia yang dia buat kepada kedua ayahnya dan ibunya. Baik, habis. Baik untuk ahli maupun untuk mana pergi tadi? Untuk apa? Untuk ternak. Baik untuk ahli maupun untuk ternak. Maknanya bukan hanya aku tak akan minum sebelum mak ayah aku minum, tapi juga sebelum aku bagi anak-anak aku makan, walaupun binatang-binatang aku fikir mak ayah aku dulu. Maknanya sebelum mak ayah aku makan, aku tak akan makan. Sebelum mak ayah aku minum, aku tak akan minum. Bukan hanya aku, tapi juga keluarga aku dan binatang ternakan aku. Tu dia. Dia punya jaga. Ayam tak makan lagi, mak ayah makan dulu. Anak tak makan lagi, mak ayah makan dulu. Aku sendiri pun tak makan lagi, mak ayah aku dulu, ya Allah. Dia taat daripada mak ayah dia. Pada suatu hari aku pergi jauh mencari kayu. Kerja cari kayu ya. Bukan kerja menteri, bukan menteri kesihatan. Dia cari kayu ya. Oleh itu tak dapatlah aku kembali petang kepada kedua ibu bapaku itu, sehingga kedua-duanya telah tidur. Ya, sehingga kedua-duanya telah tidur. Dalam hadis dia kata dia telah tidur. Mana kata dia pergi cari terlambat balik, sampailah dia balik tu malam. Dua-dua mak ayah dah tidur dah pun. Maka aku perahkan susu untuk minuman malam mereka berdua.
Tetapi ku dapati kedua-duanya sedang tidur. Aku tak gemar membangunkan keduanya. Dia tak mau membangunkan kedua mak ayah dia yang sedang tidur. Atau memberi minum dahulu dari mereka untuk ahli dan ternak. Dan aku juga tak bagi makan anak-anak aku, bini aku dan juga ternakan aku, hatta aku sendiri, sebelum aku bagi mereka. Kerana itu tradisi aku. Aku akan dahulukan mak ayah dulu. Aku pun berdiam diri sedang mangkuk berada di tanganku, menunggu kedua-duanya bangun sehingga fajar pun menyingsing. Allah. Dan kanak-kanak riuh di tempat aku berdiri. Lalu keduanya pun terbangun dan meminum minuman mereka. Ya Allah, kalau betul yang demikian itu kulakukan untuk mencari keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maknanya apa? Dengan berkat amalan baik yang telah aku lakukan terhadap kedua ibu bapaku itu, andai kata adalah pahala di sisi-Mu ya Allah, maka aku bertawassul dengan amalan itu ya Allah. Lepaskanlah kami ini, kami bertiga ini dari dalam gua ini. Maka merengganglah pintu gua itu. Maknanya tiba-tiba pintu gua itu jadi renggang. Merengganglah pintu gua itu sedikit, tetapi mereka tak dapat keluar. Terbuka sikit, ya. Dan mendoa pula yang seorang lagi. Ya Allah, dahulu pamanku ada mempunyai seorang anak perempuan yang sangat ku cintai. Anak pakcik dia falling in love. Dalam satu riwayat, aku mencintai lebih dari cinta lelaki yang pernah mencintai perempuan. Aku ingin terhadapnya, tapi dia enggan menurut kemahuanku. Hingga berlalu masa setahun. Kemudian dia datang pula kepadaku. Maka aku beri dia 120 dinar supaya dia mahu bersulit-sulit antara aku dengannya. Permintaanku itu diturutnya, sehingga apabila aku berkuasa terhadapnya. Dalam satu riwayat, manakala aku duduk antara dua belah kakinya, dia pun berkata, takutilah Allah dan jangan dibuka peteri melainkan dengan haknya, dan jangan dibukakan tutupan melainkan dengan haknya. Peteri itu maknanya wedding, tutupan. Maka aku pun pergilah meninggalkan dia, padahal dia adalah kekasih yang sangat kucintai. Maknanya sebab takut dengan Allah Ta'ala tadi, tak jadi buat perbuatan terkutuk itu. Dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan itu kepadanya. Berapa? 120 dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar ni berat dia 4.5 gram emas. 1 gram berapa? Tu 1 dinar. Kalau 120 dinar, berapa kali setengah? Banyak kan sikit? Tu dia lah dinar, ya. Itu hari ni lah, kalau kira pada hari ni. Kemudian dia kata apa? Dia tinggal emas tu semua. Pasal apa? Pasal berikan dia kesedaran supaya takut pada Allah. Ya Allah, jika betul demikian itu, aku perbuat kerana mencari keredaan-Mu. Ini sebab aku takut akan siksa-Mu. Aku tak buat apa-apa pada dia, sebab aku takut akan murka-Mu.
lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka merengganglah lagi batu itu, tetapi mereka masih belum juga sanggup keluar. Mak tak dapat keluar lagi. Sedia renggang sikit sangat. Tadi buka sikit, lepas tu terbuka lagi sikit, tapi tak meluluskan lagi mereka bertiga nak keluar. Akhirnya mendoa pula yang seorang lagi, ya Allah, aku telah menggaji beberapa orang buruh dan telah aku bayar gaji mereka sekaliannya, selain dari seorang yang telah pergi meninggalkan bahagiannya. Upahnya itu telah aku kembangkan sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian pada suatu masa dia telah datang pula kepadaku dan berkata, wahai Abdullah, berilah upahku. Katanya, jawabku, semua yang kau lihat itu unta, lembu, kambing dan hamba adalah dari upahmu belaka. Janganlah kamu perolok-olokkan aku, wahai Abdullah, kata orang yang lagi tadi. Katanya lagi, tidak, aku tidak memperolok-olokkan kamu. Jawabku pula, lalu diambillah semuanya itu dan dihalaunya. Tiada suatu pun lagi yang tinggal. Mana dia halau ambil lembu-lembu dia tu balik ke rumah dia. Ya Allah, jika sebetulnya yang demikian itu telah kuperbuat untuk mencari keredaanmu, lepaskanlah kami dari dalam gua ini. Maka bergenjaklah batu besar itu dan mereka pun terus berjalan keluar. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh. Kalau puak Wahabi kata bertawasul dengan amalan soleh tu tak boleh, ini dalil dia lah. Ada hadisnya ya. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat pernah berlaku pada zaman dulu, zaman salafus soleh, zaman Bani Israel dulu. Ini kisah berlaku pada zaman Bani Israel. Ya, mereka semua beriman kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ni, maksud hadis yang panjang tadi ni, mereka yang bertiga itu telah ditimpa bala besar. Mereka harus akan terkurung terus di dalam gua itu hingga mati kebuluran. Dalam keadaan yang seperti itu, tadi tiada siapa yang dapat menolong selain Allah. Pada orang yang pertama, dapatlah diketahui bagaimana seorang soleh mengkhidmati ibu bapanya. Dia tak hendak mendahului ibu bapanya di dalam segala-gala, hatta dalam perkara minum juga. Minum pun dia tak mendahului mak ayah dia. Biar mak ayah dia minum dulu. Nak buat apa pun tanya mak ayah dulu. Ni semua ni orang berkat ni. Ya. Kalau kita nak cari keberkatan hidup, nak buat apa tanya mak ayah. Jangan pandai-pandai buat, susah pandai pula cari mak ayah. Faham? Nak kahwin ke tanya mak ayah tu. Mak ayah kata tak apa, elok lah tu. Padan langahan kata. Contoh dia. Nak buat kerja apa? Nak buka restoran lah mak kata jangan. Jangan buka restoran. Habis tu nak buka apa mak? Kau buka saja hotel. Lagi besar maksudnya. Ikut cakap mak, buka hotel 5 bintang. Tapi selagi perintah tu baik, tak melanggar syarak, ikutlah. Jangan pandai-pandai nak buat satu benda. Esok tak jadi, mak juga. Mak ada tanah, jual tanah sikit. So dapat duit beli balik lah. Masa kau nak buat kerja, kau tak tanya mak ayah pun. Dah sesak lah ni, ceti dia cari, pandai pula suruh jual mak tanah mak ayah. Akhir zaman ni, Masya Allah ya Allah.
seolah-olah manusia akhir zaman tak ada akal. Seolah-olahnya manusia ni makin nak kiamat makin tak ada akal. Betul tak? No? Makin lama makin tak ada akal, tak berakal. Bukan kurang akal, tak ada akal. Itu dia fitnah akhir zaman, tanda-tanda nak kiamat. Allah, ya. Baik, kita sambung tadi. Dapatlah diketahui bagaimana seorang soleh mengkhidmati ibu bapanya. Dia tak hendak mendahului ibu bapanya dalam segala-galanya, hatta dalam perkara minum juga. Minum pun dah tak nak mendahului mak ayah dia, biar mak ayah nak minum dulu. Dia tak hendak mendahului ibu bapanya dalam segala-galanya, hatta dalam perkara minum juga. Minum pun tak mau. Dia tidak berani membangunkan ibu bapanya yang sedang tidur, takut kalau mengganggu kesenangan mereka, sehingga ditahannya berjaga sampai terbit fajar, menunggu ibu bapanya bangun sendiri untuk mencari keredaan Allah. Dia tunggu mak ayah dia, hukum mak ayah dia bangun nak bagi minum susu, dia tak nak minum. Ya, dia pegah susu, dia tak minum lagi. Anak belum lagi, bini dah lagi, nak beri kat ayah dulu, kat mak dulu. Mak dia tak bangun-bangun, dia tunggu sampai ke subuh, sampai ke pagi. Masya Allah, ya. Tak ada lah kita hari ni. Hari ni tak ada orang macam ni, rasa tak ada. Ada lagi ya? Pada orang yang kedua, ternyata pula bagaimana besarnya pengaruh cinta dan tarikan nafsu antara laki-laki dan perempuan, yang tak kurang, yang tak kunjung padam sampai bertahun. Tetapi orang yang sungguhnya bertakwa, yang takutkan kepada Allah, sanggup menahan dirinya dari godaan nafsu yang seperti itu, seperti dalam cerita tadi. Dalam pertemuan yang demikian rupa, harus tidak suatu apa lagi yang menghalanginya untuk melakukan maksiat, kalau tidak kerana takutnya dari kemurkaan Allah dan seksanya kelak di hari kemudian. Sebab itulah maka wang emas yang diberikan itu berharga lagi, tidak berharga lagi. Maka wang emas yang diberikannya itu mudah-mudahan itu tidak berharga lagi. Tambah, tidak berharga lagi padanya. Dia tulis wang emas itu, maka wang emas yang diberikannya itu berharga lagi. Mudah-mudahan maka wang emas yang diberikannya itu tidak berharga lagi padanya, lantaran dia tidak sanggup membeli dosa dengan hartanya. Baik. Pada orang yang ketiga, betapa pula jujurnya seorang majikan terhadap buruh-buruhnya. Dia sanggup menyimpan gaji seorang buruh yang belum dibayarnya dalam tempoh yang begitu lama, sehingga upah yang sedikit itu telah membiak menjadi harta yang sekian banyak, hingga kan yang punya upah itu sendiri hampir-hampir tak percaya pada mulanya. Kesemuanya itu diserahkannya dengan tidak sedikit pun merasa tamak, hendak beroleh keuntungan. Dengan berkat amal-amal soleh dan niat-niat yang ikhlas inilah, maka mereka dilepaskan oleh Allah dari dalam gua itu. Cuba tengok hak nombor 3 ni, Masya Allah, ni lagi berat ni. Dia amanah dengan gaji orang. Bukannya sapu dek kawan. Ni janji nak bergabung, tiba-tiba sapu, ni lagi teruk lah. InsyaAllah. Ni dah, ni gaji kuli dijaga amanah dulu. Ada lagi ke orang lagu ni dalam dunia hari ni ya?
saya belum jumpa. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan tu ada. Kita je tak jumpa. Pasal apa? Yang duk jumpa tu duk solat duit kita. Hutang sikit ya Syekh. Hutang-hutang lepas. Itu yang duk ada. Mudah-mudahan adalah di kalangan kita yang duk mengaji ni, ada yang mengamalkan kurang-kurangnya 3 ini dalam kehidupannya, yang taat mak ayah, yang takut yang takut seksa neraka, yang amanah dengan harta orang lain. 3 ni dia nak cerita. Yang pertama, 3 perkara yang besar pahalanya. Yang pertama apa dia? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Yang keduanya ialah orang lelaki yang diajar melakukan perbuatan laknatullah, lalu dia berkata, aku takut akan seksa Allah, maka dia pun tak buat. Dan yang ketiganya, orang yang amanah dengan harta yang dipegangnya. 3 ni adalah pahala yang amat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa takut kepada azabnya dan memberikan kita rasa keinginan, kesungguhan untuk mengamalkan Islam dengan sebenar-benar pengamalan. Kita lemah, kita selalu buat salah dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita dan dapat kita mengamalkan apa yang Allah Ta'ala kurniakan pengetahuan demi pengetahuan yang kita baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama ini, ya, insya-Allah. Jadi kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka kita tak akan dapat menggerakkan kelopak mata sekalipun. Jadi kalau kita ditolong oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, dari hal taubat ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.